Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terutama sekali terima kasih kepada Ustaz Adli sebagai Tuan Fungsi Majlis pagi ini. InsyaAllah saya sebagai panel yang ketiga daripada PTBTN Perak, sedikit sebanyak pada pagi ini saya akan berkongsi berkenaan cedek wang bersama PTBTN. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak nak lebih pada makan masa sebab diberi amanat hanya 15 ke 20 minit. Okey. Sama gambar saya kan? Okey, insya-Allah. Sama. Okey. Berkenaan PTBTN ni saya sudah maklum, tuan-tuan dan puan-puan pun dah kena kita dah mula bertapak di Malaysia dan ditubuhkan sejak 25 tahun. Mana PTBTN ni dah biasalah, tuan-tuan pun tak silap, tuan-tuan dan puan-puan pun punya pinjam dengan PTBTN kan. Untuk pagi hari ni saya tak nak cerita pasal pinjaman. Sebab cerita pasal pinjaman ni sahabat boleh berbagi. Kan? Mana kita nak keluar daripada skop pinjaman, skop pemikiran kita hari ini, buang pasal pinjaman. Dan hari ini pada pagi ni saya nak kongsi berkenaan bijak wang bersama PTBTN. Apa yang perlu kita tahu berkenaan bijak wang? Okey, terlebih dahulu kita secara ringkasnya pengenalan berkenaan umum berkenaan PTBTN. Apa itu PTBTN? Okey, pengenalannya kita dah ditubuhkan pada 1997, dah 25 tahun dan tahun ini 26 tahun insya-Allah. Dan visinya menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara. Okey, kita ada objektifnya dan yang penting sekali kita ada 3 fungsi utama, iaitu pinjaman, simpanan dan fungsi-fungsi lain berkenaan PTBTN. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini untuk makluman PTBTN kita dah ada 63 cawangan di seluruh Malaysia. Maknanya tak ada apa sebab untuk tuan-tuan dan puan-puan tak dapat akses ataupun info berkenaan PTBTN sebab kita berada di seluruh Malaysia. Termasuk di Perak ni kita ada 5 cawangan 4 cawangan. Satu cawangan dah tutup, Saudara Muhammad Muazzin di UTC. Kan dah tutup. Dah tinggal kenangan. Dan kita ada 4 di Green Town, di Manjung, di Taiping dan satu lagi di Teluk Intan. Okey. Okey, ini saya rawat je lah apa yang kita bagi dekat peminjam, berapa peruntukan yang kita sediakan. Kita spesifik pula di Perak berapa peruntukannya. Untuk setiap tahun tuan-tuan dan puan-puan, PTBTN memerlukan jutaan ringgit. Lebih kalau ikut sini, lebih daripada 3.8 juta peminjam saja. Tapi 90.28 bilion yang kita perlukan setiap tahun untuk memberi pinjaman kepada adik-adik kita, contohnya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk sambung belajar. Tak kiralah dari segi peringkat awal diploma sehinggalah di peringkat profesional. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pinjam PTBTN ni bukan saja untuk pinjaman anak-anak anak-anak saja. Anak tuan ada anak nak sambung belajar nak pinjam PTBTN, tak ada. Sebab kita luaskan skop untuk di peringkat master, peringkat profesional, separuh masa, sepenuh masa. Mana tuan-tuan nak sambung belajar nanti, contohnya tak dapat pinjaman ke apa, PTBTN ada bagi pinjaman untuk tuan-tuan untuk lanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okey. Ini tak ada apa, mesti ini pun tak ada, saya pun go through. Okey, isu dan masalah. Okey, ini seringkali kita dengar di jaringan akhbar ataupun kita dengar mungkin di segelintir kelompok kita, kawan kita, sahabat saudara kita, mungkin ada adik kita yang hadapi isu-isu yang saya akan tunjukkan nanti. Ini dia. Ini dia isu-isu yang sangat kritikal yang saya sering tekankan, yang mana-mana pakar-pakar profesional yang selalu bertekankan rakyat Malaysia buta keuangan. Betul ke tidak tuan-tuan? Ke salah statement Mingguan Malaysia ni? Okey. Rakyat Malaysia buta keuangan. Okey. Masalah kewangan punca wanita dibunuh di Bukit Bintang. Tak ada lain Bukit Bintangnya tu. Itu Bukit Bintang. Okey. 1086 pejabat awam Muslim. Kalau tuan tengok kat sini di ada akhbar saya ambil shoot sikit ni.
hutang antara penyumbang masalah kesihatan. Nak tak nak untuk maklumat tuan-tuan dengan keadaan yang kita hadapi hari ini, kita sekarang ni dibelenggu dengan masalah yang sebegini. Betul tuan? Sama juga macam saya. Tak juga ketinggalan. Kita cakap bahasa agama, kita pun sama ada masalah keuangan. Tapi macam mana kita nak observe masalah ni dan kita nak selesaikan masalah ni tuan-tuan. Macam-macam kaedah. Dengan saya juga pernah ada yang jalan singkat, kenalan saya juga. Bila dia hadapi satu masalah yang tak boleh dia selesaikan, terutama masalah keuangan, dia ambil jalan ringkas, dia pinjam alur. Tapi itu ikutkan kita haram, betul-betul haram kan? Bagi kita lah, sebab banyak implikasi yang buruk akan berlaku. Tapi disebabkan kita dah tak dapat nak fikir waras, disebabkan masalah keuangan, memang kita akan fikir jalan pintas untuk selesaikan. Tuan-tuan? Okey. Apa kata PMX? Macam-macam kata, dengan kekuatan ekonomi sekarang, cabaran buat rakyat, itulah kita hadapi dan kita perlu hadapi sekarang ni. Okey, untuk maklumat saya fokus pada hari ini kompas wang. Kompas wang ni adalah ilmu yang mungkin saya akan kongsikan hasil daripada saya juga menuntut ilmu dengan Abang Abu. Kalau tuan-tuan kenal Abang Abu, adalah pakar profesional keuangan di Singapura. Dan pada hari ini mungkin saya akan kongsi 2 atau 3 kaedah punca macam mana duit kita, ke mana duit kita. InsyaAllah kita akan kongsikan. Okey, kita pergi next, kita pergi maaf tuan, kita nak pergi pula kompos buat. Okey, gambar ni gambar ni tak perlu saya minta, tak perlu saya tanya, semua dah tahu. Ada yang sebut apa tuan-tuan kat gambar ni? Bukan apa dia? Ada yang kata hutang, ada yang kata duit, dan benda ni ialah perkara yang penting utama dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan, kalau kita tak ada duit sehari, sedut-sedut duit tak ada, susah hati yo. Susah hati yo kan. Tambah kita sebagai contoh sebagai suami ni kan. Suami ni dah ada 4 perkara wajib nafkah yang kita kena beri kepada isteri kan. Tapi bila tak ada tuan perempuan tengoklah suami perempuan, kalau suami perempuan tak ada duit, macam mana rupa kan? Senyum kan? Senyum satu je boleh senyum. Senyum 2, senyum 3 bagi gini kan? Kan? Macam itulah sama dengan saya. Bila tak ada duit, susah hati kan? Naik motor tu, aduh ke mana, kepala meliau kepala kan? Bila tak ada duit, mana duit ni ada baik, ada buruk ni. Kan? Tapi banyak buruk daripada baik. Kan? Okey, inilah kompos wang. Dulu saya ingatkan kompos ni guna untuk kita pergi hutannya. Pergi hutan, maknanya kompos penting untuk kita jadi petunjuk kita untuk destinasi kita. Tapi bila kita belajar rupanya kompos ni ada juga duit untuk kompos. Maknanya kita guna kehidupan duit ni, kita guna kompos. Sebab apa kita guna kompos? Kompos ni kita bagi kepada 4 sektor. Kalau ikutkan kompos dia ada utara, selatan, timur, barat. Tapi dalam keuangan kita bahagi kepada 4, iaitu 1 untung, 2 terpaksa, 3 sampah, dan 4 bocor. Okey lepas ni saya akan go through apa untung, apa terpaksa, apa sampah, apa bocor. Kita pergi yang kompas yang pertama, terpaksa. Okey, kalau tuan-tuan ingat kita kebiasaannya dia akan main 80 ke 120. Sebab apa? Okey, yang kedua, sepatutnya 60%. Sepatutnya kita perlu guna 60%. Tapi kenapa dia akan pergi ke 80 ke 120? Sebab apa? Sebab terpaksa ni adalah keperluan utama kita, yang kita guna seharian, yang perlu kita guna, yang perlu ada dalam kehidupan seharian, iaitu seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan utiliti. Betul tak tuan? Sepatutnya contohlah dalam sebulan
Anggaran kasar kita hanya guna dalam contohnya makan minum lebih kurang apa 120 ke, dalam RM10 ke apa ke. Tapi hakikat realiti sebenarnya tak betul kan tuan-tuan? Betul kan? Bila kita pergi pasar tuan-tuan, contoh saya duduk di Manjung pergi pasar. Sebelum pergi pasar kita dah set dah. Saya beli ayam 50 cukup lah. Okey, 50 sebelum start motor. Sampai dekat pasar, round di bahagian ikan saja. Tengok ikan, contoh ni hati nak makan ketam. Niat hati nak makan ketam. Mungkin cukup dengan 50 kita bawa ni. Pergi-pergi tanyalah pek tu sekilo ketam. Kita pun tak tahu, tak tanya belah harga ketam. Timbang sekali. Okey, sudah siap berapa? 40, 1 kilo. Sudah. Kan? Kita buat 50 dengan harapan dengan 50 kita boleh komplit semua barang pasar dekat kita beli. Tapi hakikatnya dengan 50 tu kita hanya dapat makan ketam saja. Saya relax. Belum lagi yang kecil-kecil. Pengalaman saya sebagai suami sebagai suami, saya sebenarnya selalu tertipu dengan isteri saya. Ditipu dengan isteri saya. Ditipu bukan apa. Situasi pertama, bang, minta tolong pergi pasar, beli telur dengan sayur je. Saya cakap, okey, pergi saya. Dalam hati dia, sikit tu, telur 10 kau berapa? Sayur ambil yang muka ke? Bila kita start untuk sampai kat pasar, di hari kejadian sampai kat pasar, dapat bunyi telefon, kering kita angkat. Bang, ada lagi yang tak ada, kata. Ada lagi yang tak ada, serai, cabai, cili, semua apa nak ikan, ayam semua tak ada. Sudah macam tu kan. Tak ke kita mengelupa macam tu kan. Itulah situasi kita bila kita dah target satu-satu perkara tu. Contohnya kita target 50. Bila contohnya yang pasal isi saya call tadi tu, 50 jadi 100. Mungkin 50 jadi 120. Itulah berlaku sekarang. Saya cerita situasi yang kita dah hadapi. Betul tak tuan-tuan? Pernah berlaku tak? Itu pergi pasar je, belum pergi pasar raya lagi. Kan? Okey. Yang kedua kita pergi ke bocor. Kan? Bocor ni tak silap saya, semua pernah bocor. Bocor kewangan lah. Semua pernah bocor, termasuklah saya pernah bocor. Sebab apa dia bocor ni? Kalau ikutkan bocor yang kita konsep keuangan yang saya belajar di peringkat sepatutnya dalam kehidupan kita perlu bocor kewangan hanya 5%. Tapi ikutkan kita dah lebih 5% tanpa kita sedar. Terutamanya bila kita pergi belanja di pasar malam ataupun pasar raya. Betul tak tuan? Kan? Paling dahsyat lah tuan. Pasar raya paling dahsyat lagi bulan puasa. Betul Ustaz? Betul. Pasar Ramadan banyak cabaran ni. Kita tengah puasa ni. Tapi bila kita pergi bazar Ramadan, banyak puasa ni, ikutkan puasa ni, ikutkan yang kita belajar ni, syaitan-syaitan ni ikat. Betul Ustaz? Tapi macam mana kita berada di bazar Ramadan, banyak pula syaitan-syaitan yang memanggil kita. Kan? Beli ni, ada je tak kena. Lepas teringin nak ayam soya, nampak nak tebu pula. Kan? Teringin nak ayam goreng, nampak ayam pecik, nak ayam pecik pula. Kan? Masa itulah bajet kita sepatutnya 100 satu hari untuk belanja Ramadan, tapi lebih daripada 100. Mungkin 150, 150, mungkin ada lebih. Saya pernah jumpa satu makcik yang saya kenal setiap hari kiri kanan penuh. Saya pun heran, apa benda dia makan? Penuh kiri kanan. Saya tanya makcik, berapa agak-agak makcik belanja untuk petang Ramadan dia? 100. RM100 sehari. Bayang kalau saya jumpa dia hari-hari, 30 hari bazar Ramadan, berapa je spend untuk makanan bazar Ramadan ni? Itu tak termasuk lagi kalau makan kat luar ke apa kan. Saya tak tahulah apa je nak buat. Mungkin dia sedekah kot, mungkin saya bersangka baiklah kepada makcik tu Okey Okey, yang ketiga sampah. Sampah ni memang banyak berlaku lah. Awak Imah mungkin
saya diri pun dulu tersangkut juga dengan sampah ni. Kita panggil sampah. Sebab apa kita panggil sampah? Sebab dia walaupun dia maksimum 5%, tapi dia tak risiko pun benda ni. Sampah. Itu sebab dia banyak. Dan risiko akan jadi terpaksa. Terutama sekali bila promosi. Bila promosi. Ini banyak syarikat-syarikat, contohnya syarikat-syarikat elektrik. Dan di luar-luar sana banyak guna promosi ni. Beli dulu, bayar kemudian. Beli dulu, bayar kemudian. Dah beli dulu, bayar kemudian. Ada lagi satu syarikat dekat Manjung tu. Beli dulu, bayar kemudian. 3 bulan selepas itu baru bayar. 3 bulan lepas beli tu baru bayar, tuan-tuan. Mana tak kita melupa tengok. Tengok TV sekarang ni dah cuma Android kan. Android lah nak pakai ini lah, nak pakai itu lah kan. Macam-macam. Lagi tu beli secara ansuran. Nak tak nak sekarang ni saya tak percaya lah kita kan. Macam saya ni takkan kita nak beli satu barang tu cash, betul. Sekarang ni cash is important. Ada cash kita boleh sepak. Tak ada cash kita tak senyap. Itu sebab sekarang ni ramailah kita di kalangan keluarga dekat luar ni banyak ambil kaedah beli secara ansuran. Bila secara ansuran, kos-kos sampingan itulah yang kita terpaksa tanggung. Kos sampingan tu. Sepatutnya harga barang kalau beli cash, sepatutnya TV 50 inci kita boleh dapat dalam 1,800, 1,500. Tapi bila secara ansuran dia akan meningkat 2 atau 1 kali ganda. Itulah kita terpaksa spend belanjaan secara bulanan yang kita kategorikan sebagai belanja sampah, belanja yang tak penting. Tapi kau kata tak penting, penting juga. Betul tak? Kan? Maknanya kalau ikutkan, mungkin kita boleh buat perbelanjaan berhemah lah. Belanja berhemah. Dan kita ada satu ilmu untuk berkenaan bijak wang, untuk akan atur kita punya belanja keuangan setiap bulan macam mana. Okay? Dan last sekali untung. Untung tu semua nak untung. Sekarang di sosial media ni banyak offer-offer. Kebanyakan scammer lah. Untung. Untung ni macam-macam kita boleh buat. Macam mana kita boleh buat untung? Dari segi simpanan. Dekat luar ni macam-macam simpanan ada. Tadi kita ada tabung haji. Sama juga konsep simpanan. Saya daripada PTPTN ada juga produk simpanan, skim pendidikan simpanan pendidikan nasional. Okey. Lagi satu macam-macam simpanan yang ada dekat luar ni. Saya percaya tuan-tuan di hadapan saya ni mungkin dah ada simpanan masing-masing. Tak kira lah simpanan individu ke, simpanan peribadi ke, simpanan untuk pendidikan ke, macam-macam konsep simpanan. Terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Okey. Yang memberi satu, biasanya kita ambil satu produk simpanan tu, apa keuntungan? Kita akan tanya untung dulu. Betul tak? Apa saya dapat bila saya masuk? Apa saya dapat bila saya masuk? Kan? Kita tak tanya saya masuk ni rugi tak? Kita tak tanya rugi dulu. Kita masuk dulu. Tak masuk baru kita tanya apa rugi dapat masuk ni ya? Kan? Tapi jangan kita tanya rugi dulu. Kita akan tanya untung. Okey. Dan satu pelaburan. Pelaburan macam-macam jenis pelaburan. Saya sendiri antara penggiat yang hyper berkenaan pelaburan. Saya suka test masuk apa-apa pelaburan. Pelaburan yang kategori halal, dan satu lagi pelaburan yang ada sertifikat lah berkenaan pelaburan tu. Contohnya kita boleh masuk pelaburan ASB, saham. Saya antara penggemar saham. Saya dah masih main saham sekarang ni di bursa saham. Kita boleh kita tengok macam-macam saham yang ada di Malaysia ni, dan kita boleh ambil apa-apa yang kita ada, tapi kena tu sikit lah. Saham ada, macam-macam ada lepas tu ilmu. Jangan cakap ilmu tu bukan untung. Contohnya ilmu, contohnya kita beli buku-buku pelaburan, buku-buku ilmiah, buku-buku agama. Walaupun kita pandang buku saja, walaupun sebuah buku saja, tapi kita fikir manfaat yang kita dapat selepas itu.
Sebab setiap apa pelaburan yang kita invest, biasanya ada keuntungan selepas akan datang. Jarang kita beli buku tu untuk saja-saja, kecuali bagi yang penggemar baca novel. Novel macam tu nangis tak ada apa, kan? Baca macam rumah saya punya novel, banyak buku novel yang saya beli. Bukan dia beli, saya beli. Tapi tak ada apa yang boleh dimanfaatkan. Kecuali buku-buku ilmiah. Buku ilmiah tu macam mana teknik berniaga, biar apa keadaan selepas bersara, apa untungnya selepas, banyak kita belajar. Benda-benda itu dapat membantu kita lah. Okey. Lagi satu, takaful dan insurans. Benda ni memang saya tak nafikan, benda ni sangat penting di waktu sekarang. Saya baru saja was dengan anak saya baru masuk warded minggu lepas. Dan bila ada masalah kesihatan sikit, bila warded tak lama pun, 2-3 hari di salah satu hospital swasta lah, KPJ lah saya dengar. Bila 2-3 hari pun, seorang saja, was saya saja dah merekam belanja 12,000 2-3 hari saja. Dan anak 5,000. Dan kalau kita tak ada persiapan sebagai ketua keluarga ataupun sebagai diri kita, kalau kita tak ada persiapan, tak kira takaful ke, insurans ke, especially pada waktu sekarang ni yang banyak sangat penyakit, macam-macam jenis penyakit. Saya was tadi, was dengan anak saya ni suspek influenza A. Suspek influenza A yang sekarang ni banyak warded, anak kita warded, macam-macam jenis penyakit warded ni. Dan kita memerlukan jumlah peruntukan yang terlalu banyak. Kalau kita tak ada persiapan takaful insurans ni, susah bagi kita. Susah. Nak pergi hospital kerajaan, sakit kita satu, lepas kita pergi, kita balik, mungkin kita akan dapat 5 lagi penyakit percuma. Itu memang tak nafikan lah. Doktor ni yang beritahu, kalau hospital kerajaan dengan banyak ramainya orang sakit, dan kita pula perlulah, kita nak family kita selesa. Betul kan? Anak kita sihat, senang kita pergi keluar masuk, kan? Saya bukan nak promo, nak insurans yang tak kafu, tapi benda tu adalah penting bagi sekarang ni. Sama juga macam PT-PTN. PT-PTN, kita ada produk PT-PTN kita sendiri. Saya percaya mungkin tadi ada dua lebih 10 orang lah di kalangan tuan-tuan puan dah ada kesedaran berkenaan simpan dan perlindungan. Produk PT-PTN kita ni, kita ada satu produk simpan SSPN, namanya SSPN 1, SSPN Prime, dan satu SSPN Plus. Saya tak nak pergi ke Prime sebab ada dia punya manfaat. Saya pergi sebab isu tadi takaful dan insurans, saya lebih kepada SSPN I+. Okey, ini produk PT-PTN. Selalunya orang tahu PT-PTN bagi pinjam. PT-PTN bagi pinjam, kutip duit. Bagi pinjam, kutip duit. Tapi di sebalik tu, kita sekarang ni nak menyedarkan di rakyat Malaysia pentingnya menabung. Tak kira lah di mana, pentingnya menabung. Sebab apa perlu menabung? Dan PT-PTN sekarang ni dah create 2 produk simpanan, iaitu SSPN I dan simpan SSPN Plus. Dan dua-dua produk ni di bawah PT-PTN dan mempunyai dia punya benefit yang berbeza. Okey, kalau kita pergi Prime, saya rawat ada. Prime senang. Saya panggil fleksibel. Kenapa saya bagi fleksibel? Simpan, ada duit simpan, tak ada duit rehat. Fleksibel. Prime. Pembukaan RM20 saja minimum. Dan benefitnya tuan-tuan tengok, ada pelepasan cukai hingga RM8,000 bagi taksiran yang seorang. Kalau bersama, kita bagi tambah lagi RM8,000 jadi RM16,000. Okey, ada lagi perlindungan takaful percuma RM1,000 ke atas. Simpanan bersih tahun semasa cukup RM1,000 je ada perlindungan.
Dan kita bagi tuan-tuan, perlindungan kita bagi ringgit tu ringgit. Tuan-tuan carilah kat luar produk mana, takaful mana, yang mana boleh bagi ringgit tu ringgit, dolar tu dolar. Masuk ringgit tu ringgit, berapa jumlah simpanan tuan-tuan, kita akan gandakan. Dan no limit, tak ada limit. Sehingga tak silap saja, apa yang saya buat, sehingga 1.5 juta ke 1.2 juta ke. Pernah? Contohnya tuan-tuan ada 10,000, berlaku apa-apa dekat puan. Dua syarat, kematian tidak kekal dekat pendeposit. Bila kita semak, okey tuan waris datang, okey puan, arwah tuan ada buat simpanan 20,000. Okey, bila kita tengok 20,000, okey kalau macam ni puan layak untuk takaful ringgit tu ringgit, dolar tu dolar. Dengan simpanan bersih 2,000, kita akan gandakan lagi 20,000. Cukup untuk simpanan itu, tak termasuk dengan khairat kematian yang kita bagi. Maknanya nampak dia benda tu simple 10,000 tapi waris dapat manfaat yang lebih banyak. Okey, yang second plus. Plus ni simpan dan perlindungan. Dia special sikit. Penambahbaikan produk yang sedia ada, kita convertkan dengan yang baru. Sebab apa saya kata simpan dan perlindungan? Kita simpan untuk anak. Kita simpan untuk anak setiap bulan tapi kita tak ada apa-apa. Betul? Tapi betul-betul kita tengok sebab pendeposit di Malaysia ni dah ada kesedaran. Dengan kita lebih pada 1 juta pendeposit. Alang-alang kita buka prime ni, kita klik 1 plus, simpan dan lindung. Simpan untuk anak, perlindungan untuk ibu bapa. Siapa yang buka akaun, kita lindung. Bukan untuk anak. Anak dapat simpanan, ibu bapa dapat perlindungan. Itulah kita buat plus. Macam mana kita ada konsep perlindungan tu macam mana? Okey, perlindungan tu macam mana? Ini kita ada 10 10 manfaat sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada menabung di SSPN I Plus. Kita ada dividen. Yang penting tu manfaat perlindungan sehingga 1 juta. 1 juta perlindungan. Takfiran sukar kita bagi naik 11,000. Dan kita bagi juga perlindungan 36 penyakit kritikal. Dan ada juga allowance kemasukan hospital dan khairat kematian termasuk pasangan dan 3 orang anak. Siapa nak bagi tuan-tuan? Siapa nak bagi benda-benda ni? Tuan-tuan percayalah dia. Pergilah mana syarikat mana yang boleh bagi setanding dengan PTBTN ni, datang jumpa saya. Tahu saya syarikat kat luar ni dia akan tanya, lagi tinggi umur lagi mahal premium, betul kan? Lagi tinggi umur lagi, tapi ada juga serta-serta penyakit yang dia tak cover. Dan tuan-tuan kena spend 100, 200 sebulan. Tapi dengan PTBTN ni, saya nak tak bagi tahu berapa kita boleh menabung dengan PTBTN ni untuk mendapat manfaat ni. Kita ada 6 je buat package. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau perempuan tengok kat sini, package paling murah yang kita tawarkan RM30 je tuan. RM30. Saya tak nak pergi yang belian. Sebab belian yang banyak duit pun belum tentu lagi ambil belian. Kan? Betul. Kita pergi kategori yang kita mampu pilih, yang kita boleh menabung. Kita ambil package intan dengan RM30 je tuan-tuan. Dengan RM30, kita ambil simpanan RM20. Dah kita ambil simpanan, kita dah ambil takaful hanya RM10 je buat. RM10 saja kita ambil takaful. Dengan RM30 tu 20 masuk simpanan, kita ambil RM10 je untuk perlindungan takaful. Dengan RM10 tu berapa kita dapat? Okey, dengan RM10 tu maksimum tak silap saya lebih kurang 20 ke 30 ribu sekiranya berlaku kematian. 20 ke 30 per akaun. Berapa jumlah akaun perempuan dapat, kita akan gandakan. Contohnya perempuan buka 3 akaun untuk anak. Apabila berlaku apa-apa dekat perempuan, tadi contohnya berlaku kematian 30,000 lah saya kata. 30,000. Bila berlaku apa-apa kematian, kita akan tengok berapa deposit buka akaun. Kalau 3, kita akan gandakan 3. Kalau 4, kita akan gandakan 4. Tak ada limit perempuan. Dan sekarang ni untuk maklumat perempuan, kita ada 3 syarikat takaful yang sukarela join dengan PTBTN untuk memberi manfaat takaful. 1,
Hon Leong Bank, 2 Great Eastern, dan 3 Takaful Ikhlas. Dan tiga-tiga ni premium yang sama tetapi manfaat yang berbeza. Setiap syarikat insurans tu apa details, kita ada kaunter perkhidmatan di belakang. Apa-apa maklumat yang puan-puan perlukan, kami sedia membantu, insya-Allah. Kalau okey, akhir kata daripada saya, tak ada apa yang saya nak uraikan lagi. Kiranya perkongsian saya ni mendapat manfaat kepada tuan-tuan. Apa lagi, let's do it. Lakukan sekarang, jangan tunggu lama-lama. Mungkin selangkah kita keluar, kita dah tahu